Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Nur Izzati binti Izzan daripada kelompok 4 yang akan menerangkan tentang pemikiran saintifik saintis Muslim. Sains ini merupakan pemahaman manusia yang disusun dalam satu sistem mengenai kenyataan, struktur, bahagian-bahagian dan juga hukum-hukum tentang hal yang diselidiki seperti agama, manusia dan juga alam sejauh yang terjangkau oleh pemikiran manusia serta dibantu oleh panca indera. Kebenarannya itu boleh diuji secara empiris dan juga eksperimental. Teras pemikiran sains dan teknologi dalam Islam terbahagi kepada 4. Yang pertama ialah kebebasan mempandankan wahyu. Sains dan teknologi ini dia berkait rapat dengan keimanan seseorang dalam penghasilan reka cipta dan juga teknologi. Jadi jika seseorang itu dipegang teguh dengan syariat Islam, dia akan menghasilkan teknologi yang dapat memenuhi syarak dan juga dia akan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ialah keamanan. Teknologi yang dihasilkan itu mestilah digunakan sebagai alat yang dapat memakmurkan alam, iaitu tujuan penggunaannya itu adalah dengan cara yang baik dan tidak boleh menggunakan dengan cara yang salah yang dapat memudaratkan alam. Sebab itu manusia perlulah menggunakan ilmu yang dia ada untuk menghasilkan teknologi supaya dapat membangunkan ketamadunan. Yang ketiga ialah toleransi. Toleransi ini merupakan manifestasi dari prinsip kesetaraan untuk menimbulkan sifat tolong-menolong dan kepedulian sosial sesama umat Islam ataupun bukan umat Islam. Okey, sains dan teknologi dia akan berkembang dengan pesat jika seseorang itu mempunyai toleransi, iaitu dari segi dia memberi, menerima dan juga berkongsi ilmu dengan orang lain. Keempat ialah kelestarian hidup, iaitu merupakan prinsip penganjuran untuk memenuhi matlamat pembangunan manusia dan juga dia mengekalkan keupayaan sistem semula jadi supaya dapat menyediakan sumber alam dan juga perkhidmatan ekosistem yang cukup kepada ekonomi dan juga masyarakat. Seterusnya ialah kaedah-kaedah saintifik oleh para saintis Muslim terdahulu. Yang pertama ialah Ibn Sina. Nama penuh beliau ialah Ali Al-Husin bin Abdullah bin Hassan bin Ali bin Sina dan juga dikenali sebagai Avicenna. Beliau mempunyai karyanya iaitu Al-Kanun fi Al-Tib yang paling berpengaruh dalam bidang perubatan dan juga dikenali sebagai The Canon of Medicine di Barat. Okey, menurut beliau, mendiagnosis pesakit adalah melalui 6 cara iaitu ke tempat kesakitan, kelakuan pesakit, tabi'i, kumuhan, bengkak dan juga efofia. Beliau juga telah mendiagnosis isi kepada salah seorang sultan yang mempunyai perasaan dalam diam mencintai lelaki lain sambil menanyakan beberapa soalan dan juga merasakan nadi wanita tersebut. Beliau juga telah menerangkan kepentingan mengambil dan juga merasakan nadi dalam proses mendiagnosis. Jadi, itu sahaja daripada saya. Sekian. Terima kasih. Nama saya ialah Dimna Ludovicus dan seterusnya saya akan membentangkan tentang kaedah-kaedah saintifik oleh saintis Muslim terdahulu. Abu Bakar Muhammad Ibnu Zakaria Al-Razi atau Razes merupakan sarjana Muslim Parsi. Beliau mempelajari matematik, falsafah, astronomi dan juga kimia daripada gurunya yaitu Humayun Ibnu Ishaq. Razes merupakan seorang ahli perubatan, ahli falsafah dan juga ahli kimia yang sangat dihormati bukan saja dalam kalangan Muslim tetapi juga dalam kalangan orang-orang Barat. Kitabnya yaitu Al-Judari wal Hasba merupakan hasil penulisannya yang asli dan terawal dalam bidang perubatan yang menerangkan secara terperinci demam campak dan juga cacar. Menurut kitab tersebut, penyakit cacar digelar sebagai Al-Judri, manakala penyakit demam campak digelar sebagai Al-Hasba. Dalam metode itu, beliau telah menjalankan pemerhatian terhadap pesakit dan menerangkan simptom-simptomnya secara terperinci. Razes juga telah membezakan penyakit campak dan juga cacar berdasarkan pemerhatiannya. Dalam bidang kimia pula, Razes telah mengkatalog dan menerangkan secara terperinci eksperimen yang dijalankan mengikut urutan, yaitu bahan yang digunakan, radas dan juga kaedah keadaan eksperimen yang dijalankan. Razes juga telah menubuhkan makmal modern mereka cipta, menerangkan dan menggunakan lebih daripada 20 instrumen dalam eksperimen-eksperimennya. Sekian sahaja daripada pembentangan saya. Terima kasih.
Okey, seterusnya saya akan menerangkan berkenaan dengan bapa ilmu kimia iaitu Jabir Ibn Hayyan. Nama sebenar beliau adalah Abu Abdullah Jabir bin Hayyan Al-Kufi As-Sufi. Di barat, beliau dikenali sebagai Giber. Beliau merupakan orang pertama yang bercakap berkenaan dengan ilmu kimia, yang membina makmal sains kimia dan menjalankan eksperimen secara sistematik. Terdapat banyak sumbangan beliau dalam ilmu kimia, termasuklah beliau menerangkan dengan terperinci berkenaan dengan proses kimia seperti pengkristalan, pemejawapan, penghabluran, penyulingan, penyejatan, penurasan dan pelbagai lagi. Ketani pada tahun 1976 pernah melaporkan berkenaan dengan Jabir pernah berkata tentang kaedah sistematik eksperimen beliau, yang mana beliau berkata, aku selidiki melalui tanganku, kemudian akalku, dan aku selidiki sehingga betul, kemudiannya akan aku mencari kesilapan daripadanya. Okey, seterusnya adalah kaedah pembuktian melalui eksperimen oleh Jabir Ibn Hayyan. Terdapat 3 kaedah. Yang pertama, ahli kimia perlu menetapkan andaian berdasarkan pemerhatiannya untuk menjelaskan fenomena yang ingin diketengahkan. Yang kedua, ahli kimia perlu membuat kesimpulan berdasarkan andaian tersebut, iaitu hipotesis. Yang ketiga, ahli kimia perlu melihat sama ada kesimpulan tersebut menyokong penemuan baru ataupun tidak dengan merujuk kepada alam semula jadi. Sekiranya terbukti benar, hipotesis akan berubah menjadi undang-undang yang boleh dipercayai dalam mengesan bagaimana sifat akan bertindak balas dalam keadaan tertentu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Kamal Razimi Babasan. Saya akan menerangkan seorang tokoh saintis Muslim yang terkenal iaitu Ibnu Al-Haytham. Nama sebenar beliau adalah Abu Ali Al-Hasan Ibn Al-Hasan Ibn Haytham. Beliau dilahirkan pada 945 Masihi di Basra, Iraq dan meninggal dunia pada 1040 Masihi di Kaira, Mesir. Okey, beliau terkenal dalam bidang fizik, falsafah, matematik. Kehebatan beliau lebih terselah dalam bidang optik sehingga beliau digelar sebagai bapa optik Islam atau bapa optik moden. Okey, kehebatan beliau dapat diukur apabila dunia barat menggelar beliau sebagai Al-Azan, dan beliau juga telah menolak teori-teori penglihatan daripada saintis-saintis barat, di mana saintis barat ini beranggapan bahawa penglihatan manusia dapat dilihat apabila mata menghasilkan cahaya kepada objek. Okey, beliau telah membuat banyak sumbangan, dan sumbangan ini telah direkod dalam buku iaitu Kitab Art Book of Optics atau Kitab Al-Manazil. Dalam kitab ini ada 2 teori utama terhadap penglihatan dan konsep cahaya. Okey, yang pertama adalah beliau telah membuat uji kaji secara fizikal dan hipotesis serta membuat pembuktian secara pengiraan matematik, di mana beliau membuat teori bahawa cahaya bergerak di satu garis yang lurus, di mana dalam eksperimen beliau telah memati apa yang akan berlaku apabila cahaya memasuki di suatu lubang yang kecil dan bergerak secara lurus serta cahaya terpapar secara bertentangan. Okey, teori kedua adalah cahaya tidak bercampur dengan warna di udara. Dalam eksperimen beliau menggunakan kamera obskura dan memati apa yang akan berlaku apabila cahaya bersilang dengan aperture dan merekodkan hasil kajian. Sumbangan beliau terhadap cahaya dan penglihatannya amat penting sehingga hari ini. Kalau kita tengok sendiri, kamera itu sendiri dia berasal dari perkataan Arab iaitu kumra. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sarah binti Rosli. Saya akan menerangkan mengenai Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ataupun nama sebenarnya Abdul Ar-Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun merupakan seorang pakar saintis Islam antara tahun 1332 sehingga 1395 Masihi. Beliau merupakan sarjana Islam pertama yang menulis tentang sains urban dan sains masyarakat manusia atau lebih dikenali sebagai sains sosial. Dan disebabkan itu, beliau dikenali sebagai bapa kepada sejarah kebudayaan dan sains sosial moden. Beliau juga telah memberi penekanan terhadap pemikiran empirikal, iaitu pemikiran yang berdasarkan pemerhatian dan eksperimen seperti mengumpulkan data berbanding dengan teori normatif. Kemudian, di dalam karyanya, dalam karya beliau yang berjudul Muqaddimah, beliau ada mengkritik sejarawan-sejarawan Islam terdahulu yang mana mereka tidak memberikan informasi mengenai sejarah ataupun peristiwa itu secara tepat, dan mereka juga tidak mengemukakan sebab dan akibat peristiwa itu berlaku. Metodologi beliau dalam pengkajian sejarah dan sains sosial ialah ahli sejarah perlulah memberikan informasi sejarah yang betul dengan menilai data dari aspek kritikal dan juga menganalisis punca dan kesan. Selain itu, ahli sejarah juga perlu mengambil kira jenis masyarakat sama ada mereka dari bandar atau luar bandar, dan juga perbezaan struktur sosial seperti mereka punya agama, politik, ekonomi, intelektual dan juga geografi. Dan yang terakhir, ahli sejarah juga perlulah mengambil kira atau mengenal pasti faktor-faktor tetap dan berubah dan juga mewujudkan hubungan antara punca dan kesan. Ibnu Khaldun ada mengutarakan 3 elemen yang dianggap sebagai asas kepada penyataan sains yang boleh dipercayai. Yang pertama adalah penerangan melalui konsep baru, dan yang kedua adalah mengelakkan generalisasi. Generalisasi ini adalah kesimpulan yang dibuat tanpa bukti yang lengkap. Dan yang terakhir adalah dengan menyokong konsep, idea ataupun teori dengan demonstrasi yang jelas dan telus. Baiklah, kami sudah pun menerangkan beberapa saintis Muslim dan juga sumbangan mereka dalam perkembangan sains dan teknologi. Berbagai karya saintis Muslim ini telah diterjemahkan dalam pelbagai bahasa untuk dijadikan rujukan dan mudah difahami. Dan mereka sendiri menganggap bahawa pengajian sejarah dan sains ini adalah salah satu cara untuk mereka mengingati kebesaran Allah. Sekian daripada kami.